Ada yang kata bila nak cakap pasal Musang King Kelantan, bila nak cakap pasal Musang King Kelantan bagi dekat China. Bagi saya tuan-tuan, saya tak nak cakap lah benda tu tuan-tuan. Tahu kenapa? Sebab saya tak nak cakap. Korang dah tahu sendiri kan. Kita menentang DAP, kita memperjuangkan Melayu, kita menentang DAP, kita memperjuangkan Melayu, kita lawan bangsa lain. Lala bagi kat China. Itu minta projek. REE bagi China, Musang King bagi China, Jana Boy bagi China. Saya tak ada masalah bagi China, yang ada masalah dia orang. Bukan tuan, kita tak ada masalah. Bangsa apa pun yang dapat, kita tak ada isu. Isunya dia orang. Memainkan bangsa, main agama. Nak cerita pasal tu kan. Saya terfikir soalan kalau sekiranya parti politik PN ni, PAS dan juga apa orang kata Bersatu ni tak boleh main bangsa dan agama, tak boleh main benda itu kan. Diorang sebenarnya dah tak ada modal tuan-tuan untuk nak dimainkan, to be honest. Sebenarnya diorang dah tak ada modal nak dimainkan. Isu apa isu yang diorang boleh mainkan? Macam tu yang dia kata, isu beras telah mahal. Kita kata, kalau PN memerintah pun beras akan mahal. Kenapa tuan-tuan? Okay, sekarang ni ada El Nino. India, dia ban ekspor beras ke luar negara. Dia ban. Disebabkan, orang kata, keluaran beras dalam negara India pun dah tak boleh nak tampung. Local production tak boleh nak tampung. So, dia ban. China, hoarding. Dia beli, disimpan. Disebabkan oleh banjir yang melanda China baru-baru ni. Thailand, yield dia ataupun pengeluaran dia rendah. Disebabkan itu, ekspor dia pun rendah. So, daripada import kita, lebih kurang 35 to 40% kita bergantung kepada import. Beras kita ni, kebergantungan kita kepada import. Harga mahal disebab kenapa? Kenapa harga mahal? Alah, basic ekonomi lah. Bila demand lebih tinggi daripada supply, maka harga akan naik. Itu normal lah. Kita tak boleh kontrol harga pasaran dunia, harga beras import. So akhirnya, kita punya local beras kita bergantung 60 to 65% kepada beras tempatan, balance 35 to 40% kepada beras import. So yang bergantung kepada beras import tadi sekarang beralih kepada beras tempatan. Kita hanya boleh supply about 60%. 60% saja, tetapi demand kepada beras tempatan almost 100%. Almost 100% disebabkan kenaikan harga beras import. So, bila demand itu lebih tinggi daripada pengeluaran, harga obviously akan naik. Tetapi sekarang ini, hari Jumaat ini, berita baik daripada kerajaan, 700 tan metrik telah pun dipersetujui untuk diedarkan pada harga RM28 kalau tak silap saya untuk 10 kilo. RM28. Tadi saya cek Jasmine Super tempatan pun, kalau yang Super 5, yang warna kuning, warna pink tu, untuk beras import saja, itu berharga RM44. Biasa RM30 lebih kan. 35 macam tu. Lebih kurang macam tu lah harga lebih kurang tu. Tapi sekarang naik ke 44. Itu import. Tapi harga beras tempatan juga kita tengok naik. Kenapa? Antaranya itu. Okey. Dan soalan timbul. Kenapa kerajaan tak banyakkan je tanaman-tanaman padi? Okey. Macam kita kata lah. Kalau kau tanam hari ni, dia takkan tumbuh esok. Dia akan ambil masa. Proses padi ni, saya pernah dulu ada sawah padi tuan-tuan. Kau ni semua ada, Izzah? Ya, saya ada. Bukan saya punya lah, bapak saya punya dengan nenek saya punya. Kami ada padi huma, kami ada padi bukit. Kami ada 2 jenis padi. Kita ada padi sawah tu. Saya pernah pergi padi, bantu bapak saya bersawah daripada saya kecil, selalu ikut. Dekat mana? Kota Semarahan. Dan kami ada juga padi bukit. Kami ada padi bukit yang kami tanam dekat area belakang rumah. Dan atuk saya lah, nenek saya ni, kita orangnya antara di kampung itu yang ada mesin padi. So orang kampung akan hantar untuk orang kata proses mesin padi. Dan sempatlah merasa kita pijak berat padi tu untuk leraikan, kita banting, sempat merasa. Saya sempat merasa lah, kita tengok sawah padi itu sempat. Sebelum kita tukar sawah padi tu kepada kebun limau. Lepas itu berlaku hakisan tanah, kebun tu pun dah tak ada dah sekarang. Itu cerita dia. Poinnya adalah, okay, kita say week lah pula. Disebabkan oleh itu kita kena faham kenapa berlaku sekarang ini daripada aspek ni lah. Sekejap. Kenapa berlaku kekurangan apa? So, kekurangan beras kita kata. So, adakah benda ini akan berkekalan? No. Okay. Dia antara punca utama adalah keadaan cuaca di tempatan di India, China, Thailand, antara pengeluar beras beras tertinggi di dunia.
Dan adakah benda ini akan efek in the long run? No. Tetapi kita kena ada plan dah lepas ini. Now, isu dia bila ada orang persoalkan, sebenarnya kita kena tengok balik perancangan 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. Apa perancangan kerajaan sebelum ini untuk mengelakkan kejadian ini daripada berlaku. Ini bukan kali pertama sebenarnya beras naik. Dulu pernah banjir di Vietnam dan juga Thailand menyebabkan harga beras naik juga. Tapi apakah measures yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku? Now, this current government kena fikirlah. Kita kena ada letak counter measures selepas ini supaya perkara ini tidak berlaku sekali lagi. Bagaimana meletakkannya? Baik. Kita move kepada cerita pada malam ini. Hari Sabtu ini adalah penamaan calon bagi pelangai, Dun Pelangai di Bentong Pahang. Dun Pelangai di Bentong Pahang diakibatkan oleh kematian ahli Dewan Undangan Negeri dalam kejadian kapal terbang terhempas tempoh hari. So BN Pahang noktahkan gelombang hijau di Pelangai, Wan Rosdi. Kemarahan gelombang hijau akan dinoktahkan pada pilihan raya kecil Pelangai yang dijadwalkan 7 Oktober ini, kata pengurusi CBN Wan Rosdi Wan Ismail. Wan Rosdi juga naib Presiden UMNO menegaskan pihak rakyat itu sangat penting untuk memulihkan semangat UMNO yang terkesan teruk dalam pilihan raya di 6 negeri. Pilihan raya kali ini penting kerana kita baru habis pilihan raya negeri. Kita semua tahu keputusan macam mana. Pada kali ini setelah beberapa kursi kita di 2 negeri Kelantan, Kedah Terengganu hilang kepada Perikatan Nasional, saya berharap di Pelangai ini kita akan noktahkan pergerakan mereka di Pahang. Dia berkata demikian, kita berucap dalam majlis pelancaran jentera BN di PRK. Kita menyentuh soal PRK ni tuan-tuan. Baru-baru ini kita juga kehilangan Adun Jepak daripada Sarawak, Bintulu Sarawak, meninggal dunia juga. Dan PRK pun akan berlaku di tempat tersebut. Dijangkakan juga bahawa PRK akan berlaku di beberapa tempat, di beberapa parlimen, di beberapa parlimen di Johor dan Melaka. Kerana mungkin ada beberapa petition yang dibawa sewaktu pilihan raya tempoh hari akan diterima oleh mahkamah, dan petition itu berkemungkinan akan menyebabkan PRK berlaku sekali lagi di Johor dan juga di Melaka. Jadi kita tunggulah keputusan itu nanti. Bagaimana lah. Itu kita tak boleh nak kata apa. Now, bila ada orang menyebut tentang menyentuh soal gelombang hijau, tuan-tuan, bagi saya tak bersetuju sangat ada sebenarnya gelombang hijau ni. Dia menang beberapa kerusi, betul. Dia ada kerusi yang mereka menang di bahagian utara dan juga pantai timur. Betul, itu kita tidak nafikan. Tapi untuk mengatakan dia satu gelombang yang amat besar, tu tidak juga. Sebab kalau kita tengok Sabah Sarawak memang tidak ada kesan dan jejak Perikatan Nasional. Kalau kita tengok Johor, mereka menghadapi masalah. Pahang mungkin jadi benteng terakhir lah untuk Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan ini untuk memastikan bahawa tak berlaku sebarang gelombang sokol itulah. So Pelangai ini menjadi satu ujian kepada Barisan Nasional Pahang, sama ada mereka boleh menyekat kemenangan PN sebelum ini di negeri-negeri Pantai Timur atau tidak. Sebab kalau kita tengok yang paling dekat dengan Pantai Timur adalah Pahang lah, sempadannya, untuk sempadan yang saya sebutkan tadi. Baik, Allah. Tentang beras 700 tan metrik beras tempatan diedar mulai Jumaat. Sejumlah 700 tan metrik beras putih tempatan akan mula diedar ke seluruh Semenanjung Jumaat ini sebagai langkah awal intervensi dalam menangani permintaan bahan makanan ruji negara. Program khas pengedaran dan penjualan beras putih tempatan terus kepada pengguna akan dibuat melalui premis bawah Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan juga Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di 4 zon iaitu Utara, Tengah, Selatan dan Timur. Timbalan Ketua Pengarah LPP Amin Ma'amin berkata beras putih akan dibekalkan di 40 premis bawah LPP, 23 peladang outlet, 8 Argo Plaza Pertubuhan Peladang dan 9 kedai peladang. Beliau berkata program intervensi dilaksanakan dengan Jasmine Food Corporation serta Serba Wangi Sdn Bhd. Jumlah pengedaran adalah 300 tan manakala Fama 400 tan metrik menjadikan keseluruhan 700 tan metrik. LPP komited mengekalkan beras kampit tempatan dengan harga kawalan RM26 untuk 10 kg setiap pack sebagai usaha membantu menangani isu kekurangan beras putih tempatan pada masa ini. Tapi bagi saya itu adalah temporary measures lah. Itu adalah satu temporary measures. Of course 700 tan metrik itu tak akan cukup. Tetapi yang penting adalah untuk kerajaan kena memikirkan in the long run, dalam satu jangka tempoh masa yang panjang nanti, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah beras tempatan ini. Kerana kalau kita tengok lebih kurang 60 ke 65% menurut laporan daripada kementerian
penduduk tempatan hanya 60 ke 65% saja. Pengeluaran tempatan hanya boleh menampung 60 ke 65%, sedangkan 35 ke 40% itu masih ataupun kita memerlukan import daripada luar. Jadi kita kena fikirkan bagaimana kaedah untuk nak meningkatkan daripada segi pengeluaran beras tempatan itu perlu difikirkan. Baik. Now, kita beralih kepada isu politik pula. Tadi isu semasa kan. Baik. Sekarang ini, kenapa Hamzah tolak runding peruntukan dengan Anwar? Dia macam ni tuan-tuan. Tempoh hari, 2-3 hari lepas, pembangkang telah membangkitkan, terutama Syed Saddiq membangkitkan. Kenapa pembangkang tidak diberikan peruntukan? Okay, Syed Saddiq mempersoalkan. Kerana kita, dan juga PAS juga mempersoalkan. Saya ada yang, wakil PAS tu kata, saya nak orang mati 3 ke 6 orang satu hari. Tak ramainya orang tempat dia mati kan. Mati satu hari. Kita nak keluar duit sendiri untuk bersedekah, dia kata. Kita fikir, memanglah kalau kita nak bersedekah kena keluar duit sendiri. Mana kita kena keluar duit rakyat untuk bersedekah dengan orang? Tak ada lagi kita keluar duit rakyat untuk sedekah dengan orang. Nak sedekah ni duit sendiri. Baik, tak apalah. Dia kata tak ada. Kerajaan telah menyekat pembangunan yang dilakukan di tempat-tempat, di kawasan-kawasan pembangkang. Now, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, untuk pembangkang mendapatkan peruntukan, mana-mana peruntukan pembangunan yang hendak didapatkan, pembangkang hendaklah memohon secara rasmi dengan kerajaan. Saya cerita bagi siapa yang tak tahu bagaimana kaedah. Okey. Saya merujuk kepada kaedah 2018 sewaktu Pakatan Harapan memerintah tahun 2018. Pada waktu itu saya kenal lah beberapa YB, so saya tanya dia orang bagaimana bentuk pemberian dana yang you all terima. Pada waktu itu Pakatan Harapan telah memberikan setiap ahli parlimen kerajaan lebih kurang 3.2 juta ringgit. Daripada 3.2 juta ringgit itu yang dibelanjakan untuk office, bayar gaji budak-budak dia, I think lebih kurang beberapa ratus ribu macam itulah. Ada a few hundred thousand untuk tujuan office. Okay, setahun ini bukan cerita sebulan. Kira setahun. Jadi dia bolehlah ambil budak gaji dalam 2,000 lebih, 2 orang mungkin, bayar office sebagainya. So, itu untuk mereka setahun. Kemudian, 1 juta, lebih kurang 1 juta atau probably about 1 million, digunakan untuk NGO dan membantu kawasan-kawasan tempatan. Okay? Itu yang boleh digunakan. Tetapi bukanlah bagi NGO tu 1 juta. Dia akan bagi, ada limit. Maksimum satu NGO, 20,000. Satu tahun. Satu NGO. Tapi dia tak bagilah 20,000. Dia bagi-bagilah. Kemudian balance dia lebih kurang dalam 1 juta lebih adalah untuk pembangunan. Nah, pembangunan ini tuan-tuan, bukannya pembangunan tu YB tu ada duit dalam akaun ni 1 juta. Tak. 1 juta lebih itu, diorang kena request dengan ICU. Apa itu ICU? Implementation and Coordination Unit. Di setiap negeri ini, diorang kena minta. Tetapi dia ada maksimum yang dia boleh belanjakan. Total, 1 juta lebih setahun. So, contohnya, kalau jalan berlubang, dia boleh request. Jambatan tak siap, dia boleh request. Jambatan yang kecil-kecil lah. Kita bukan cerita jambatan harga 1 juta tu, bukan. Yang benda yang kecil-kecil. Dan dia kena request, masuk ke ICU. ICU akan hantar kepada pejabat daerah buka tender buka, baru akan hantar untuk nak submit. Untuk apa? Nak laksanakan projek tersebut. Now, apa yang berlaku adalah sekarang ini, kita tak melalui proses itu untuk pembangkang, untuk kerajaan ada. Tetapi kerajaan sekarang tak dapat 3 juta. Saya sebut 3 juta ni zaman Pakatan Harapan tahun 2018. Sekarang ini 1 juta lebih saja. So, daripada 1 juta lebih itu hanya 1 juta untuk pembangunan. Yang balance tu untuk kerja office dan sebagainya, tak ada untuk keraian tu tak ada. Untuk nak bagi NGO tu ada sikit. I think a few hundred thousand saja berbanding sebelum ini 1 juta. Disebabkan oleh keadaan ekonomi. Okay? Jadi pembangunan tu pun tak sampai 1 million sebenarnya. So untuk ahli parlimen kerajaan pun tak sampai 1 juta untuk pembangunan. Nah, untuk pembangkang pula, dia tak dinyatakan spesifik macam itu. Dia tak ada allowance untuk office, dia tak ada. Untuk pekerja dia tak ada. Tetapi allowance ataupun projek pembangunan itu ada. Setiap ahli parlimen, sama ada di kerajaan atau pembangkang, mereka boleh request untuk pembangunan di tempat dia. Yang ini yang ada Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, sampai sekarang saya minta ahli parlimen tak bagi apa benda yang you all nak untuk pembangunan. Kita baca. Kenapa Hamzah tolak rundingan peruntukan dengan Anwar? Tanya Puan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zakarsya berkata, Hamzah Zainuddin menolak untuk berunding dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung peruntukan ahli Parlimen Pembangkang. Beliau berkata ahli Parlimen PN sepatutnya tanya Hamzah alasan beliau menolak untuk berunding.
Perdana Menteri setuju bagi peruntukan setelah berunding dengan Hamzah selaku ketua pembangkang. Tetapi Hamzah menolak untuk perunding, katanya. Terdahulu Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof mendedahkan ahli Parlimen Pembangkang tidak menghantar surat memohon peruntukan sehingga kini di sebalik pelawaan kerajaan. Semalam Anwar memidas ahli Parlimen Pembangkang menuntut peruntukan wakil rakyat, tetapi enggan berbincang dengan kerajaan bagi merealisasikan perkara itu. Mengingatkan perbincangan sama pernah dilakukan di bawah pentadbiran Ismail Sabri, Anwar berkata kerajaan melantik Fadilah, pemimpin PBB Bersatu dari Sarawak untuk berbincangan itu. Parti Persatuan Bumi Putra Bersatu untuk perbincangan itu. Dalam pada itu, Puan mempersoalkan sikap Hamzah tidak membantah ketika Ismail berunding dengan Anwar yang ketika itu ketua pembangkang dalam perbincangan peruntukan pembangkang. Sebab itu jangan bagi outright grant atau masuk ke dalam akaun pusat khidmat ahli Parlimen Pembangkang, takut ada yang guna, kata beliau. Okey. So, daripada sini dekat mana? Sebab sebelum ini, praktis ini bukanlah yang pertama sekali. Anwar bukan orang yang pertama yang mencipta praktis ini. Praktis ini dipraktikkan sewaktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Rundingan yang nak dibuat bersama dengan apa orang kata pembangkang pada waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, dia datang dengan apa proposal pembangunan. Datang diberikan kepada kerajaan, kerajaan tengok dan kerajaan bangunkan. So proposal itu dia untuk bising sampai sekarang tak buat, tuan-tuan. Sampai sekarang mereka tak buat. Jadi akhirnya kalau nak dibangkitkan tentang siapa tak buat kerja, bagi saya kena dipersoalkan pembangkang kenapa mereka tak buat kerja. Itu yang kita kena persoalkan sekarang ini, kenapa pembangkang tidak buat kerja. Kan? Itu yang kadang-kadang, tuan-tuan, dia duk bising. Saya pelik. Nak kata pelik tak juga pelik. Dia bising di dalam parlimen tu untuk mencipta persepsi. Pumpang, kerajaan tak adil, kerajaan zalim, tak membantu kita dan sebagainya. Tup-tup Fadilah kata, tak membantu? Yalah, tak bagi peruntukan pembangunan. Kan kita dah cakap hari tu. Siapa nak peruntukan pembangunan, come up with proposal, hantar pada saya. Fadilah yang dipertanggungjawabkan untuk bahagian untuk pembangunan tersebut. Hantar pada saya. Masalahnya, Fadilah kata, sampai sekarang, pembangkang seorang pun tak hantar lagi proposal untuk pembangunan. Lepas tu nak salahkan kerajaan. Fair tak fair? Dia duk bising, tapi proposal pembangunan tak dihantar. Itu yang kadang-kadang kita pelik, tuan-tuan. Kenapa dia so confident dalam buat benda tu? So confident. So confident. Tapi itulah. Kita nak kata macam mana? Dah level dia orang macam tu, confident dia memang lebih. I cannot say anything. Alright. Saya tak nak buat cerita Zahid ni lah. Boring lah cerita dia. Okay. Malam ni saya nak buat cerita pasal Razzie Jidin sebenarnya. Pasal Razzie Jidin. Jadi dua lah pasal Razzie Jidin dengan... Ada orang tanya saya tadi pasal isu Syed Saddiq. Dia kata boleh tak explain Syed Saddiq ni macam mana pemikiran dia. Tapi sebelum tu saya nak... Saya pegang pen ahli Parlimen PN nafi hisap vape di Dewan. Ikmal... ni gambar dia. Okey, gambar itulah menunjukkan Ikmal Hisham Abdul Aziz didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat. Okey. Ahli Parlimen Tanah Merah Ikmal Hisham Abdul Aziz menafikan dakwaan menghisap vape di Dewan Rakyat susulan gambarnya itulah di media sosial. Ikmal sebaliknya mendakwa apa yang dipegangnya itu adalah pen. Semua orang tahu saya bukan kaki rokok. Duduk sebelah orang merokok pun saya tak tahan. Apatah lagi merokok, hisap vape jauh sekali, kata ahli Parlimen PN itu. Bagaimanapun, Ikmal berkata beliau sendiri sedia memberi penjelasan berhubung dakwaan itu. Okey, macam inilah tuan-tuan. Kita kena be fair lah. Bagi saya, dia tak hisap vape. Sebab saya tak merokok. Saya tak hisap vape. Dan bila dia cakap dia tak merokok dan tak hisap vape, saya faham. Kan, kadang-kadang mungkin tersilap, dia ambil gambar kan, dia buat letak pen macam tu. Kita anggap macam tu je lah. Kita beranggap baik lah kan. Kita bersangka baik dengan dia. Benda ni tak melibatkan negara. Benda tu tak melibatkan negara. Kita nak pergi kecoh lebih-lebih tu kenapa? Kan, benda tak melibatkan isu negara sebagainya. Dia bukan, tak perlu kita nak kecoh lebih-lebih lah. Itu pesanan saya. Tapi kalau tuan-tuan nak kecoh juga, tak ada masalah. Itu hak masing-masing. Cuma saya kata saya tak berminat lah nak kecoh lebih-lebih tentang isu itu. Itu je point saya nak sampaikan. Tetapi, having said all that, dalam masa yang sama, PN sendiri pun bersikap tidak adil terhadap Perdana Menteri kita. Okay? Saya nak buat cerita Razzie Jidin pergi maki Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Parlimen. Okay? Malam semalam saya dah bawa, tapi hari ni saya bawa lagi cerita tersebut
supaya kita tengok daripada segi hukum hududnya bagaimana. Hukum hudud, orang yang menuduh orang lain liwat itu daripada segi hukum hudud dia bagaimana. Nah, kita saya yakin kamu peliwat. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Saya ada betul. 33 Ini sangka anja 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada Saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Putrajaya. Saya dah buat Saja. keputusan Ya. menggunakan 99A. Period. Tak ada saksi speaker. Ini Now, maruah saya. are you challenging me? Ini maruah saya. Kalau move saya on, kata saya Indonesia. yakin Biar respect kamu you. peliwat. Better you pull out. Kalau saya kata saya yakin kamu Oi. peliwat. You number one. Saya yakin kamu peliwat. You number one. Nanti Tak kamu. boleh. Saya Tak yakin. boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwat. Nanti kamu. Hai Ketua Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Dengki lagi. Keluar. Putrajaya keluar. okey. Tuan-tuan, ni nak cerita Koyak tak koyak VPN ni tuan-tuan. #VPN koyak. Dia macam ni. Dia orang kat luar, dia maki Anwar Ibrahim, dia fitnah geng-geng PH. Dia orang fitnah ni, fitnah. Maki, fitnah. Apa yang dia kata kat apa yang dia orang tak kata kat Anwar Ibrahim? Kata dia campur tangan isu peguam negara, tuduh macam-macam. Dia tuduh macam-macam dengan Anwar Ibrahim. Sekali dalam parlimen, Anwar Ibrahim petik sikit je. Kau orang pun sama. Tu dia, ini dia sangkaan jahat. Ini dia sangkaan jahat. Peliwat, peliwat, peliwat. Dia kata. Dia tuduh macam tu. Kan? Terus dia ulang kata. Ulang, peliwat, peliwat, peliwat. Dia kata. Tuan-tuan. Dia orang kutuk Anwar Ibrahim macam-macam. Ada orang kata, Anwar Ibrahim ni terlalu emosional. Anwar Ibrahim emosional. Engkau tak duduk kat tempat itu. Ni aku ni hari-hari kena maki. Kami ni lah, bukan saya je lah. Geng-geng kami ni hari-hari kena maki, tuan-tuan. Geng dia, sekali jentik je, pup, kita berjentik telur dia macam tu. Terus koyak, tuan-tuan. Tapi kita nak cerita tentang tuduhan liwat itu tadi. Yang cerita tentang perdebatan itu saya dah jawab semalam dah. Kan? Saya dah jelaskan semalam dah berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi saya nak ceritakan tentang isu liwat tu tadi. Now, dalam Islam, VPN ni, geng VPN, terutama geng PAS ni kan, cerita nak sangat kan cerita tentang hudud kan. Dia nak bercerita tentang hudud. Dia nak bermain dengan hukum hudud. Nah, apa kata kita bercerita tentang pertuduhan orang menuduh orang lain itu sebagai liwat. Ini kita bukan zina tu satu hal, liwat Apakah hukum di dalam hukum hudud? Di dalam hukum hudud ada dua yang tidak dipertikaikan. Satu mencuri, kedua qazaf. Satu mencuri, kedua qazaf. Qazaf ni apa? Qazaf ni adalah menuduh seseorang itu sebagai melakukan zina atau liwat sedangkan tidak boleh didatangkan saksi. Tapi dah didapati bersalah oleh mahkamah, dia kata macam tu. Pertama, sudah diampunkan. Tetapi dalam mahkamah itu pun tidak didatangkan 4 saksi yang melihat dengan matanya sendiri, jadi tidak tertakluk kepada hukum qazaf. Tak masuk, tak capai hukum qazaf tadi tu, hukum liwat sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga oleh hukum hudud itu, tak sampai ke level itu. Tuan-tuan, alai Saudi, kau mempertahankan mahkamah ni, tiba-tiba kau masuk. Bukan saya. Ini bukan isu saya. Ini isu kamu. Kamu bercakap tentang hudud. Siapa tak sokong hudud tanam dekat jidat Cina, tu kamu. Hudud ni wajib ditegakkan. Hudud ini wajib diikuti. Wajib kamu. Jadi sekarang ini saya menggunakan hujah kamu. Saya menggunakan hujah kamu sendiri. Dan saya menggunakan hujah sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran sendiri, tuan-tuan. Dalam surah mana? Surah An-Nur ayat 4. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, iaitu berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Iaitu pukullah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik. Mereka itulah orang yang fasik, tuan-tuan. Dia kata, saya yakin. Dia kata, saya yakin. Tapi tak dapat mendatangkan 4 saksi,
Al-Quran kata orang ini adalah orang yang fasik. Tapi Is itu sebut tentang perempuan. Tak, dia apply dua-dua. Kalau aku nak bahas ke mana ni panjang cerita. Okeylah. Itu Al-Quran Is. Takkan nak bahaskan benda tu. Kan? Takkanlah nak bahas benda tu. Alah, itu cerita lain, cerita lama. Kan? Cerita Al-Quran. Kan? Mana ada undang-undang qazaf ni tak ada dalam negara kita ni. Ada ke undang-undang qazaf dalam kita ni Is? Yang menuduh-menuduh ni ada ke undang-undang qazaf? Baik. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Undang-undang hudud di dalam negara kita. Bukan kita tak ada. Dan ini di-apply-kan. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya kecilkan. Enactment tahun 2015. Enactment Kanun Jenayah Syariah 2, 1993, 2015. Bahagian 1. Kesalahan-kesalahan hudud. Seksyen 17. Qazaf. Seseorang adalah melakukan qazaf jika dia membuat tuduhan zina atau liwat. Saya besarkan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak. Kan? Tuan-tuan boleh nampak. Ni siapa yang mengaku dia beriman tadi kan? Saya besarkan. Kan? Yang tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi terhadap seorang Islam yang akil baligh yang dikenali bersih diri daripada kelakuan zina atau liwat atau tertakluk kepada subsection 2 secara nyata menyatakan seorang itu telah melakukan zina atau liwat atau secara tersirat yang boleh sifatkan sebagai menunjukkan seseorang itu melakukan zina atau dengan secara nyata atau secara tersirat menyatakan bahawa seorang itu bukannya bapa ataupun bukannya anak kepada seorang yang tertentu. Mana-mana orang yang mendakwa saksi kejap. Penyataan di atas perenggan 1B adalah dianggap sebagai qazaf, melainkan ia dibuktikan dengan 4 orang saksi lelaki. Dan jika penyataan itu tidak boleh dibuktikan sedemikian, maka orang yang membuat tuduhan itu adalah melakukan kesalahan qazaf. Tetapi sekiranya penyataan itu dibuktikan, maka orang terhadapnya dibuat adalah melakukan kesalahan zina atau liwat. Maksudnya boleh dibuktikan. Okey. Dan dalam seksyen sub 3, sesungguhnya penyataan 1B dan sekiranya seseorang atau lebih daripada 4 orang saksi tersebut menarik diri atau enggan memberi keterangan atau jika keterangan itu bercanggah dengan pernyataan tersebut dan dalam hal demikian maka saksi melakukan perbuatan tersebut hendaklah dianggap telah melakukan kesalahan qazaf dan bolehlah dikenakan hukuman hudud. Apakah hukuman hudud terhadap qazaf tuan-tuan? Apakah hukuman hudud terhadap qazaf? Siapa tahu? Tadi dah bagi hint dah tadi. Apa hukuman hudud terhadap qazaf? Pertama, dia adalah fasik selama-lamanya. Dia adalah fasik selama-lamanya. Selama mana? Selama dia sehinggalah dia bertaubat lah. Lepas tu hilanglah fasik dia tu. Maksudnya bertaubat ni kata apa? Bertaubat kepada Allah dan kenalah dia memohon ampun kepada orang yang dituduhnya itu. Kan? Dan adalah memohon ampun dan daripada orang yang dituduhkan tersebut. Baik. Saya baca kenyataan Hukum qazaf jika sabit kesalahan adalah sebatan 80 kali dan tidak boleh diterima penyaksiannya sampai bila-bila. Ini Ustaz Wanji cakap. Okey. Saya baca kenyataan lain. Ada satu. Alright. Okey. Ni saya baca kenyataan daripada Ustaz Wanji juga. Dia bawa satu peristiwa. Pada era Saidina Umar jadi khalifah, Abu Bakrah telah melakukan qazaf pada Mughairah bin Suaibah. Saidina Umar minta Mughairah bawakan saksi yang adil. 3 orang datang dan menjadi saksi. Apabila Saidina Umar tanya kepada setiap 3 orang itu, apakah kamu nampak seperti kayu celak masuk ke dalam botol celak? Ketiga-tiga saksi itu menyatakan tidak. Mereka hanya nampak di luar kain selimut yang bergerak-gerak sahaja. Saidina Umar pun nyata kalau mereka tidak mahu tarik penyaksian dan minta maaf, mereka akan dikenakan hukum qazaf. Mereka pun tarik kesaksian. Saidina Umar tanya pula pada Abu Bakrah. Ternyata dia bertegas dengan sikapnya. Abu Bakrah tak nak tukar. Saidina Umar menyatakan bahawa dia bakal dikenakan hukuman qazaf jika tidak balik pendakwaan. Abu Bakrah tetap bertegas. Dengan itu, Abu Bakrah dikenakan sebatan 80 kali sebagai kesalahan qazaf. Kisah ini tercatat dalam Tarikh Tabari dan Bidayah Ibn Kathir. Ni kita nak bercerita
Kan? Geng-geng, golongan-golongan yang kononnya terlebih Islam daripada orang lain ni. Apa komen korang tentang ni? Terutama yang dalam ni, yang menduduh liwat daripada hari tu kan. Dalam komen dan sebagainya, dituduh meliwat daripada hari tu. Korang boleh datangkan dengan pak saksi. Dalam hadis tadi tu, dalam peristiwa yang berlaku daripada zaman Umar tadi tu, dan juga dalam hukuman hudud, hendaklah keempat-empat mata saksi itu melihat umpama celak dimasukkan ke dalam tempat celak. Faham tak maksud dia? Nampak. Oh, nampak. Bukan sesenang itu nak menjatuhkan hukuman, tuan-tuan. Kena nampak, barulah jatuh hukum, apa orang kata, hukum kesalahan lah. Kan? Hukum kesalahan zina atau liwat itu, barulah. Kalau tidak, dia hanya sekadar takzir. Takzir ni bawa kepada apa? Kepada hukuman biasa saja. Oh, tapi maksudnya yang tu takzir lah. Tak, dia bukan masalah takzir. Dia orang kata itu liwat. Kan? Kalau sekiranya tidak memenuhi syarat tersebut, dia tidak dikira sebagai liwat. 4 saksi tidak berjaya dibawa. Malah di dalam kes Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, yang pertama didapati tidak bersalah. Kes liwat pertama didapati tidak bersalah. Liwat kedua sangat banyak kelompangan-kelompangan. Tapi kenapa didapati bersalah? Tuan-tuan kena ingat, mahkamah yang mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah, bukan mahkamah tu, sistem tu adalah sistem yang sama mendapati Najib itu tidak terima duit daripada diri dia sendiri dan terima duit daripada Arab. Adakah anda boleh percaya pada sistem itu, tuan-tuan? Ni saya nak bawa ni. Kazaf menuduh orang yang baik berzina atau menafikan keturunannya. Perlu difahami kazaf secara syarak maksudnya melemparkan tuduhan zina terhadap seseorang yang baik dan menafikan keturunannya tanpa membawa 4 orang saksi yang adil. Okey. Kazaf merupakan satu kesalahan di bawah hudud dengan hukuman 80 kali sebatan. Di Malaysia, hanya enactment Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan, hukuman hudud dan enactment kesalahan jenayah syariah Terengganu saja memasukkan qazaf sebagai kesalahan di bawah hudud dengan hukuman 80 kali sebatan dan kesaksiannya tidak boleh diterima sehingga pesalah bertaubat. Berlainan di wilayah persekutuan, majoriti negeri di Malaysia, qazaf hanya dikenakan takzir. Contoh Seksyen 41, kesalahan jenayah, maksimum denda RM5,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Maka apabila laporan dibuat kepada pihak penguatkuasa, pihak penguatkuasa agama hendaklah memenuhi rukun dan syarat qazaf tidak sebelum pendakwaan dibuat. Okey. Sungguhnya wajib ke atas setiap muslim dan muslimat menjaga pergaulan batas agama agar terhindar dari fitnah dan maksiat. Itu yang berlaku, tuan-tuan. So dia nak menuduh. Sekarang ini tuduhan itu balik kepada orang yang menuduh. Kan? Tak macam ni, tuan-tuan. Dia ada yang kat dalam komen ni, dia duk tuduh. Dia ikut bos dia, biasalah. Saya tak marah dengan dia. Tetapi ingat kamu sekarang ini bermain dengan agama tau. Kecuali kamu kafir dan bukan Islam, itu cerita lain lah. Itu lantak kamu lah. Tetapi kamu bermain dengan agama. Niat itu tak penting. Perbuatan itu akan mencerminkan niat. The moment kamu cakap itu, kamu adalah orang yang fasik. Simple. Kamu boleh berfikir, tak apa. Dalam kepikiran tak apa. Tetapi the moment kamu menuduh dan kamu tidak berjaya membuktikannya, Surah An-Nisa ayat 4 kata dalam Al-Quran, melainkan kamu tak percaya Al-Quran lah, kamu adalah orang yang fasik. Kamu adalah orang yang fasik. So, macam mana? Macam mana? Adakah kamu menjadi orang yang fasik? Atau bagaimana? Terpulang. Baik, kita cerita Syed Saddiq ni, tuan-tuan. Ada orang tanya pada saya berkenaan dengan Syed Saddiq. Sebenarnya pemikiran Syed Saddiq ni bagaimana, Is? Adakah dia seseorang yang hebat ataupun seseorang yang boleh dipertikaikan kehebatan dia? Saya melihat seseorang ni, tuan-tuan, kepada beberapa aspek. Saya melihat seorang pemimpin ni kepada beberapa aspek. Aspek yang pertama saya lihat adalah struggle dia. Kalau kita nak lihat kehebatan pemimpin itu, kita kena tengok kepada struggle dia. Kepada struggle ni dalam bahasa Melayu, kepada kesukaran dia. Pemimpin-pemimpin yang ada, even kalau kita tengok Mahathir pun, dia ada struggle dia. Even kalau kita tengok Tun Abdul Rahman pun, ada struggle dia. Tunku Abdul Rahman, ada struggle. Tun Razak, ada struggle dia. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada struggle, ada kesukaran, kesusahan. Perjalanan dia penuh dengan liku-liku. Kerana apa? Untuk jadi seorang pemimpin yang hebat, dia kena ada struggle itu. Even kalau kita tengok Rafizi Ramli, Nurul Izzah, dalam, saya boleh sebut PKR lah sebab itu parti saya kan. Dia ada struggle yang dia orang kena lalui. Even
Zahid Hamidi sekalipun. Saya boleh kata ada struggle yang dilalui. Soalan saya, struggle pada Syed Saddiq itu pada apa? Dekat mana struggle Syed Saddiq yang dia lalui sehingga dia layak untuk berada pada kedudukan yang dia ada sekarang ini? Bagi saya, Syed Saddiq adalah seseorang yang berada dalam keadaan dia dilimpahi privilege, tuan-tuan. Dia ada privilege. Dia dalam suasana di mana dia diberikan satu privilege, satu keistimewaan. Dia habis-habis saja universiti, masuk berdebat antara yang terbaik, ada rupa sikit, boleh bercakap sedikit, terus dia diangkat, masuk bertanding, menang 2018. Dalam pada usia 25 tahun lebih kurang. Bila bertanding menang, diangkat terus jadi menteri. Bila lompat, memang dia tak ikut lompat. Tetapi, dia menubuhkan parti dia sendiri. Kemudian, privilege sekali lagi, dalam parti itu ada penaja-penaja dia. Dia tak boleh nak nafikan perkara ini. Dan di belakang itu, penaja-penaja dia cuba melonjakkan di kehadapan kerana memikirkan bahawa dia ni boleh menggantikan geng-geng yang dalam geng-geng reformasi, geng-geng rahmatan lil alamin ni, geng-geng apa orang kata demokratik di dalam DAP. Dia ingatkan Syed Saddiq ni boleh menggantikan tempat mereka. Kononnya dia membawa suara muda, suara orang-orang muda. Tetapi kita tak nampak sebenarnya suara orang muda yang bagaimana dibawanya. Daripada segi pekerjaan, kita tak nampak peranan dia sewaktu jadi Menteri Belia dan Sukan pada 22 bulan. Sebab itu dia sekarang ini berada di dalam kerajaan. Apa peranan yang dia bawa? Kecuali yang kalau kita nampak, turunkan undi 18 yang akhirnya makan diri sendiri. Undi 18 tu makan diri sendiri sebenarnya. Kita tak nampak perkara tersebut boleh membantu kerajaan yang ada sekarang ini dan juga boleh membantu rakyat. Kita tak nampak benda tu. Dan kita lihat bagaimana budak-budak muda ini dengan sewenang-wenangnya mudah dimanipulasikan kerana apa? Kerana penggunaan wang ringgit yang banyak di dalam kempen sehingga kan mereka ikut bukan sebab prinsip. Mereka boleh mengundi tapi bukan sebab prinsip, bukan semualah. Some of them kerana apa? Kerana mereka rasa sebab bayar lebih. Siapa yang bayar lebih dalam TikTok, siapa yang bayar lebih dekat on the ground. Kita tahu berapa banyak dana digunakan. 300 juta masuk akaun bersatu. Itu masuk akaun bersatu. Yang masuk kita tak tahu, tak ada catatan. Itu berapa pula jumlahnya. Jadi, itu yang pertama. Kita tak nampak struggle dia. Yang kedua, saya tak nampak visi dia. Syed Saddiq nak membawa negara ini ke mana? Apa visi selain daripada dia menentang? Apa visi dia? Itu saya persoalkan dalam Facebook. Saya katakan, saya risau pendidikan negara. Dia ni graduan undang-undang UIA. Saya kata saya risau bagaimana seorang graduan undang-undang daripada UIA. Saya risau dengan level pendidikan tempatan kita ni. Bukan saya nak kata orang UIA ni tak pandai. Level dia lah. Benda asas. Prima facie, separation of power, kuasa AG, discretion, budi bicara, Akta Perkara 145. Benda itu dia tak boleh nak faham. Dan hari ini dia menuduh, dia kata, kita telah create a dangerous precedence, dia kata. Satu duluan yang bahaya. Kerana peguam negara akan dijadikan shield, akan dijadikan, apa orang kata, benteng sekiranya kes itu digugurkan. Persoalannya, kita nak jadikan benteng apa? Kalau itu memang peguam negara yang punya decision. Bagaimana kita tak nak kata sebaliknya? Kalau itu memang tugas peguam negara, habis kita nak buat macam mana? In fact, dia kata apa? Kalau sekiranya nak gugurkan, kena bawa kes itu, perkara itu ke dalam apa orang kata, select committee. Biar select committee decide. Kalau begitu, dan di mana separation of power? You are contradicting yourself. Ni saya bagi tuan-tuan. Diorang marah. Dia kata Anwar Ibrahim campur tangan dalam urusan menjatuhkan kes Zahid. Anwar kata, saya tak campur. Kalau macam tu, hendaklah kamu campur tangan supaya Zahid didakwa semula. Kamu kata on one hand, kamu tak nak Anwar campur tangan. Tapi on the other hand, kamu nak Anwar campur tangan. Bagaimana kamu ini? Bagaimana sebenarnya kamu ini? Adakah kamu mau Anwar itu campur tangan? Atau kamu tidak mau Anwar itu campur tangan? Kamu ini sebenarnya bagaimana? Bila Anwar kata dia tidak campur tangan, kamu suruh dia campur tangan. Bila kamu kata hendaklah diasingkan di antara judiciary dan juga legislature, tapi dalam masa yang sama kamu kata keputusan DNAA hendaklah diputuskan oleh select committee daripada kalangan kabinet. Kankah itu
tidak mengasingkan kuasa. Bukankah itu telah menarik kuasa hakim dan juga kuasa AG untuk menentukan satu-satu perkara yang sepatutnya diasingkan? Kamu ini bagaimana sebenarnya? Kamu ini bagaimana sebenarnya? Dalam pada kamu nak yang satu, kamu nak langgar benda yang kamu kata prinsip kamu tadi tu. Sebab dia orang macam ni sebenarnya tuan-tuan. Bagi saya dia orang pening. Dia orang pening, dia nak perjuangkan apa? Dia orang nak perjuangkan apa? Tak, kes Zahid 47 pertuduhan itu bila digugurkan itu bukan pertama. Kes Zahid UKSB didapati tidak ada prima facie. Tidak ada prima facie. Digugurkan. DAA, discharge amounting to equity, dilepas dan dibebas. Tahun 2022, zaman PN memerintah. Tapi tak ada siapa yang mempersoalkan tentang isu tersebut. Kenapa? Muhyiddin Yassin, dia punya charge tu, tuduhan dia defektif. Tuduhan itu dibuat oleh peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Tak ada pun orang-orang di PN ini mempersoalkan. Kenapa? Kenapa? Saya soalkan kenapa? Kalau kita nak be fair, kita be fair dengan semua. Kalau nak tuduh Zahid, tuduh sekali Muhyiddin Yassin. Kita tuduh balik semua. Boleh? Kita tuduh balik semua. Kita angkat balik kes. Jadi apa guna kita ada sistem kehakiman? Kalau Perdana Menteri boleh campur tangan. Dan bila dia orang ni semua menuduh Perdana Menteri campur tangan, bukankah itu tuduhan jahat? Sebagaimana Razi Jidin kata, ini adalah tuduhan jahat. 36-6, tarik balik. Kalau itu kena tarik balik, bagaimana tuduhan kamu terhadap Anwar Ibrahim yang kamu katakan bahawa dia terlibat dalam menggugurkan kes Zahid? Bukankah itu satu juga tuduhan jahat? Kamu keliru dengan hujah kamu sendiri, tuan-tuan. Sebab itu bila saya bawa walang on naik, tak ada siapa berani naik. Tak ada siapa berani naik, tuan-tuan. Tak ada siapa berani naik. Lepas tu bercakap tentang soal hudud. Dalam Islam, konsep innocent until proven guilty. Apa orang kata? Innocent until proven guilty in Islam. Presumption of innocence dia panggil. Dia berdasarkan kepada satu hadis tau. Okay. Okay. Ini berdasarkan pada satu hadis. Ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan kata saya membongak pula, dia kata, alah Saudi apa yang hadis. Innocent until proven guilty ni adalah berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW. Konsep itu bukanlah konsep barat sebenarnya. Konsep innocent until proven guilty ni sebenarnya adalah konsep daripada Islam. Daripada hukum hudud Islam. Jangan tak tahu. Korang ingat hukum hudud ni setakat potong tangan je. Hukum prinsipal, the principles of Islam tu sendiri sebenarnya mengambil. Okey, kejap. Konsep tersebut. Right. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Right, Dia berdasarkan hadis 30 hadis ini, Islamic jurisdiction. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu said that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Were people to be given according to their claims, some would claim the wealth and blood of others, but the burden of proof is upon the claimant, and taking of an oath is upon the one who denies the allegation." Hasan sahih. Alamak, ini bukan hadis ni. Okay, ini bercakap tentang burden of proof. Tentang burden of proof itu adalah kepada orang tuduh. Dia dalam maksim undang-undang dipanggil he who allege asserts. Siapa yang menuduhkan kenalah membuktikan. Tapi saya nak tunjukkan.
Yalah, betul daripada hadis tadi lah. Ya, betul. Berdasarkan hadis tadi, presumption innocent until proven guilty itu diadakan. Iaitu, seseorang yang menuduh, dia kena buktikan. Dan bukan untuk claim yang dituduh itu membuktikan. Jadi dalam hal itu, since dia kena buktikan, maka dia ada satu usul fiqh, satu prinsip dalam Islam, seseorang itu didapati tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Itu prinsip yang digunakan berdasarkan hadis tersebut. Baik. So, balik kepada cerita Said Saddiq tadi. So, akhirnya, dia tak bersalah. Dia bersalah. Again, innocent until proven guilty. Tetapi dia bermain dengan isu ni, tuan-tuan. Dia bermain dengan perkara ini. Dia bermain dengan kata-kata ini. So, dia nak bermain dengan kata-kata ini, boleh. Orang PAS pun nak bermain dengan kata-kata ini, boleh. Tentang pertuduhan itu dan sebagainya, boleh. Tak ada masalah. Tetapi dalam masa sama itu, saya kata saya pelik. Dalam satu hal, mereka kononnya paling kuat memperjuangkan agama, memperjuangkan hudud. Tapi dalam satu hal, mereka lah orang yang paling kuat fitnah, paling kuat menuduh, paling kuat fasik, memfasikkan orang, mengkafirkan orang, dan paling kuat menganggap orang dah bersalah sebelum didapati bersalah. So, adakah itu mengikut prinsip Islam? Tuan-tuan fikir, tuan-tuan tanya iman tuan-tuan, inikah Islam yang sebenar? Tuan-tuan, bagi saya ini bukan Islam sebenar. Serban kat kepala, jubah di badan, belum tentu membawa Islam sebenar. Yang penting pada perbuatan iman kita, pada kaedah pemahaman kita tentang Islam yang sebenar. Baik, itu sahaja daripada saya malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf atas kelewatan. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.